Cik ni tak ada? Tak ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita memanjatkan atau merafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jugalah yang masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk menikmati berbagai nikmat daripada sifat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada definisi syukur adalah membuktikan kesyukuran itu dengan semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa analogi dalam kerjaya kita, di bidang kerjaya kita, apa reaksi kita apabila kita mendapat teduhan budi baik majikan kita? Majikan kita sangat sayang pada kita dan tak pernah berkira dengan kita. Pasti kita juga tak berkira dengannya. Dan kita akan berusaha untuk memastikan skop kerja kita itu sentiasa yang terbaik. Itu sesama manusia. Kalau dibawa sudut pandang itu untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih sempurna daripada itu sepatutnya. Baik, keberadaan kita tengah hari ini pada 30 Muharram, hari terakhir Muharram. Seperti mana yang saya janjikan bulan lepas, kita hanya berbicara secara lisan, hanya segmen kuliah dalam konteks verbally. Dan pada tengah hari ini kita sambung dengan beberapa sorotan terdahulu dan yang akan kita bawakan pada hari ini. Kita masih membicarakan topik ini untuk melihat pemetaan perjalanan hijrah yang berjaya. Kerana kejayaan ini bukanlah mengambil peluang dan kesempatan atas posisi yang istimewa. Hijrah dan Isra' Mi'raj, yang mana lebih dulu? Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj berlaku pada tahun kesedihan, kewafatan Khadijah, kewafatan Abu Talib, bapa saudara Nabi. Kedua-duanya ini
sebagai funder dan escort dakwah Nabi. Saya dah ceritakan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW tidak pernah mengambil kesempatan kerana kepercayaan Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW berlaku secara 3 peringkat. Pra percaya, kepercayaan pertengahan, pasca percaya. Pra percaya berlaku pada usia Nabi 18 tahun. Membawa amanah perniagaan pertama daripada Khadijah yang saya suruh kira bulan lepas tu, 1000 ekor unta berserta dengan muatan dagangan. Kalau hanya berpandukan commission base sahaja, Rasulullah SAW juga telah menjadi jutawan ketika itu. Sebab Rasulullah pergi dengan 1000 ekor unta berserta dengan barang dagangan. Rasulullah pulang semula ke Mekah dengan untung bersih tanpa bawa balik vehicle. Unta-unta sekali dijual. Khadijah tak boleh terima pada mulanya. Mana unta aku? Nabi SAW bagi tahu, kalau aku bawa balik unta balik kosong, ada maintenance cost. Baik jual terus, beli baru kat Mekah. Kalau 30% daripada 1000 ekor unta dan juga harga barang dagangan tadi pun sudah membuktikan Rasulullah SAW sudah memegang jutaan ringgit pada usia sebelum 20 tahun. Sebelum 20 tahun tuan-tuan kat mana? Nabi SAW adalah seorang entrepreneur yang sangat cemerlang. Tetapi sayang, kebanyakan hanya digambarkan dari aspek ibadah semata-mata. Sayang. Jadi itu pra percaya. Pertengahan percaya selepas misi perdagangan yang kedua dengan gandaan jumlah barang dagangan sebagaimana perniagaan ataupun ekspedisi yang pertama. Menjelang usia 25 tahun, Rasulullah SAW bernikah dengan Khadijah. Itu pun bukan Nabi SAW cari Khadijah. Khadijah yang melamar Nabi SAW. Sudah berada pada pertengahan percaya, sudah melihat bakat Nabi SAW. Sebab tu saya minta kita timbang kembali di antara tempoh Nabi SAW menjadi Rasul dengan tempoh Nabi SAW sebagai businessman, mana lebih lama? Nabi SAW jadi Rasul umur 40 tahun. Nabi wafat 63 tahun. Nabi SAW telah berniaga sejak usia 18 tahun. Dan sebelum itu dengan latihan mengembala kambing. Dan pada usia 40 tahun Nabi ditabalkan menjadi Rasul. Nabi resign ke dalam bisnes? Tak. 40 tahun is autopilot. Sebab tu nak financial freedom, kena struggle sebelum 40 tahun. Ya, tak salah kita makan gaji, tapi kita kena ada perancangan yang lebih jauh. Bukan untuk diri kita, untuk kita membantu umat. Itu inspirasi yang ada pada Nabi SAW yang telah dilihat oleh insan-insan yang berjaya. Kerana amal ibadah bersifat individu. Hubungan kemanusiaan adalah bersifat komuniti. Jangan rasa kita dah beramal ibadah, kita rasa kita suci. Belum. Tanggungjawab kita sama manusia besar ni. Itu kita perlu ingat. Jadi, pertengahan percaya. Pasca percaya. Jadi, bila pertengahan percaya, Khadijah menikahi Nabi SAW. Nabi SAW menikahi Khadijah. Saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, mas kahwin atau mahar kahwin Nabi SAW dengan Khadijah adalah bernilai 20 ekor unta. Mas kahwin kat Selangor berapa? 20 ekor unta. Dekat-dekat 200,000. Kalau satu ekor 8,000 pun,
Kali 20 ekor 160,000. Tidak ada ruang mengatakan Nabi SAW mengambil kesempatan berkahwin dengan janda kaya. Tak ada. Saya nafikan. Sebab itu kawan dan lawan tidak ada ruang untuk mentohmah Nabi SAW. Pribadi yang sangat mulia yang Allah sudah aturkan secara built-in. Memang kamu kena ikut ni contoh terbaik. Bukan dibuat-buat. Pasca percaya, selepas pertengahan percaya, kahwin dengan Nabi SAW, ketika itu reserve capital, harta-harta Khadijah ni digunakan sebagai modal dakwah ketika berlaku embargo. Tak berlaku hijrah ni kalau tak berlaku sekatan ekonomi. Masyarakat di Mekah pulaukan kumpulan orang-orang yang beriman, yang minoriti ni, tak boleh berjual beli. Walaupun ada simpanan harta, tak boleh beli apa-apa. Tak laku. Tak ada orang nak layan. Nak cari makan kat mana? Sebab tu pergi Habsyah. Cadang-cadangnya Habsyah tu jadi center of Islam lah. Boleh nego dengan Najasyi. Tapi Najasyi ni Kristian, jadi persekitaran tu, surrounding tu tak kondusif untuk Islam. Nabi pergi ke Taif, tak ada perancangan, pergi solo pula, keluar dengan darah yang mengalir. Sebab itu nak melakukan perubahan, nak melakukan movement, nak melakukan hijrah, dia tak boleh solo, dia tak boleh sendirian, dia mesti berteman. Semayang pun berjemaah, supaya kita fikir, kalau kita pergi seorang, kita boleh pergi cepat, tapi kita tak boleh pergi jauh. Kalau kita pergi berkumpulan, mungkin kita sedikit lambat, tapi kita pergi lebih jauh dan lebih luas. Itu ungkapan yang disebut dalam bahasa Inggeris. Jadi selepas pasca percaya, Khadijah wafat. Dalam riwayat sebut tak ada harta pun yang ditinggalkan. Semua telah digunakan untuk sekatan ekonomi. Bayangkan, Nabi SAW bukan sahaja sedih mengenai pemergian insan yang sehidup semati dengan Nabi SAW. Maknanya yang berkorban jiwa raga untuk Nabi SAW. Cuba lihat, ketika Nabi SAW menerima wahyu kali pertama, Nabi balik kerana ketakutan. Bagaimana peranan Khadijah? Menyelimutkan Nabi SAW yang ketakutan. Kalau isteri boleh ikut sebagaimana Khadijah, suami balik ketakutan, dia marah lagi. Itu tak. Khadijah radhiyallahu anha, watak mujahidah yang paling agung sekali. Sebab itu walaupun Nabi sudah bersama dengan Aisyah, Nabi masih menyebut tentang Khadijah sampai Aisyah marah. Bukan cerita poligami. Cerita bagaimana mensyukuri jasa manusia sebagai manifestasi syukur kepada Allah. Itu besar nilainya. Jadi kesedihan itu, Nabi fikir, aku nak bergerak lepas ni, Khadijah dah tak ada. Abu Talib dah tak ada. Mana aku nak cari duit? Yang semua telah digunakan untuk misi dakwah secara sembunyi maupun terang-terangan. Bayangkan. Jadi Nabi SAW tak pernah mengambil kesempatan. Saya sebut tadi, Isra' Mi'raj berlaku dulu, dan Isra' Mi'raj Nabi tak rancang. Allah SWT memperjalankan Nabi SAW dalam jarak yang tidak munasabah pada ukuran akal. Mekah ke Palestin pun sudah mengambil jarak ribuan kilometer. Apatah lagi Sidratul Muntaha, balik semula sebelum subuh. Sebab tu bila Nabi sampai sebelum subuh di Masjidil Haram, individu pertama yang jumpa Nabi SAW adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni di sini, dia orang senior kat Mekah. Dia tengok body language Nabi SAW pada pagi tu, dia kata ini ada benda tak kena. Dia tunggu-tunggu Nabi tak buka mulut.
Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, awak pagi ni nampak lain macam mana? Waktu bila Abu Jahal jumpa Nabi? Abu Jahal jumpa Nabi SAW selepas Isra' Mi'raj. Nabi sampai Isra' Mi'raj sebelum subuh. Abu Jahal bangun sebelum subuh tau. Bila Nabi SAW sebut, aku bawa balik Isra' Mi'raj, dia kata, apa benda Isra' Mi'raj? Aku bawa balik daripada Mekah ke Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, balik semula ke Mekah. Abu Jahal kata, ni bola tanggung. Kau cerita balik lepas subuh, aku kumpul penduduk Mekah. Boleh tak dalam peristiwa hijrah ni map turun ke jalan ke arah selatan dulu, baru naik semula ke arah utara, tetapi route maps yang berbeza, tidak biasa dilalui oleh kebiasaan masyarakat. Kita buat umrah, sama ada turun Jeddah dulu, buat umrah dulu, baru ziarah Madinah, atau ziarah Madinah dulu, baru buat umrah. Kalau zaman belum ada fast train tu, naik bas, jauh tak? Oh. Sudah tidur bukit lagi. Sudah bukit lagi. Tak, bila nak hijau kan? Sekarang dah hijau. Banyak hijau. Jauh kan? Itu naik bas. Naik unta? Tak boleh cakap. Tak. Cannot brain lah. Perjuangan tu. Lelah payah tu. Boleh tak Nabi SAW angkat tangan? Ya Allah Tuhanku, kau hijrahkan aku macam mana kau Isra' Mi'rajkan aku. Boleh? Boleh. Sebab tu ada orang malas doa, dia angkat tangan, ya Allah Tuhanku macam semalam lah. dia sibuk sangat. Ya Allah Tuhanku macam semalam lah aku doa. Amin. Dia bangun. Tak sempat. Nabi SAW tak pernah guna peluang sebagai Rasul untuk minta keistimewaan pada Allah. Ya Allah, kau jalan ke aku sampai ke Madinah terus, tak payah aku pergi Taif, tak payah aku pergi Gua Sur, tak payah. Sampai ke Madinah terus, tak payah, tak ada orang nak bunuh aku. Tapi Rasulullah SAW tak begitu. Inilah dimensi perjalanan yang pertama, melibatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Isra' Mi'raj, tanpa sedikit pun campur tangan kudrat manusia dalam Isra' Mi'raj. Kita kena percaya sesuatu yang bersifat unseen tetapi ia wujud. Itu elemen ghaibiyat dalam hidup. Sebab itu dalam 5 ayat pertama Al-Baqarah yang kita baca, allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib dulu kita kena percaya. Sebab kita sendiri pun tak boleh define kat mana roh kita. Pasanglah ECG ke apa ke, hanya ada reading saja. Kat mana belah jantung, tak ada roh. Elemen ghaib tu wujud walaupun tak dapat dilihat. Dan puncak keghaiban adalah Allah Azza wa Jalla. Dan dari aspek hijrah ke Madinah, itu adalah perancangan 100% perancangan dan strategi kemanusiaan Nabi baru bersandar kepada Allah. Isra' Mi'raj mukjizat, tak boleh lawan, tak boleh cabar, tak boleh ikut. Sebab bukan untuk kita sebagai orang awam. Yang dituntut untuk mengikuti dan mencontohi utusan Allah, Rasul dan Nabi itu adalah kemanusiaannya. Itulah yang ada dalam hijrah. Sebab tu saya pernah dengar lah orang motivasi cakap apa, benda betul, buat tak betul, buat tak ada strategi. Dia tak betul tak? Benda tak betul, buat betul-betul, dia jadi betul. Benda tak baik, buat betul-betul, dia berjaya. Jadi itulah yang kita fikir, bagaimana orang boleh buat kejahatan tapi dia berjaya. Sebab dia buat betul-betul. Kalau benda baik buat betul-betul, insya-Allah berjaya. Jadi dari sudut kemanusiaan, perancangan ni ada pada sisi hijrah. Baik, kita dah cerita tentang Suraqah Suraqah bin Malik pada bulan lepas. Orang Melayu sebut nafsu serakah. Ada kaitan tak dengan Suraqah?
pembunuh upahan, ya, ataupun undercover yang dihantar oleh musyrikin Mekah untuk jejak Nabi SAW. Bukan kata dia tak jumpa, dia sudah berada di hadapan Nabi SAW. Dia penjejak terhebat, dia pembunuh terhandal, Suraqah bin Malik. Dia sampai depan Nabi SAW, kuda dia tak boleh bangun. Kaki kuda depan dia masuk dalam padang pasir berkali-kali. Masa tu dia fikir, dia terlintas, dia kata, ini bukan Muhammad, orang yang aku nak bunuh sebagaimana aku sangka. Ini mesti ada sesuatu. Nabi bunuh tak Suraqah? Nabi tak bunuh Suraqah. Suraqah balik semula ke Mekah, dia kata, aku tak jumpa Muhammad. Orang yang paling dipercayai oleh musyrikin Makkah balik semula ke Mekah, kata, aku tak jumpa Muhammad. Dia dah jumpa tapi dia tak boleh buat apa-apa. Sebab Nabi SAW memberi peluang dan kemaafan kepadanya. Sebab tu memberi kemaafan ni satu perkara yang cukup besar. Tapi manusia kebanyakan menyebut bahawa maaf tu boleh, tapi forget tak boleh. Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, fa'fu wasfahu. Nabi tengok muka Hindun yang bunuh bapa saudara Nabi, Nabi tak boleh lupa. Forgive boleh, forget tak boleh. Allah kata maafkan, lupakan. Sebab itu Nabi SAW ajar kita sebelum kita tidur setiap malam, ya, kita nak tidur, nak lelap mata, maafkan semua orang setiap hari, supaya kita tidak bawa bebanan itu pada hari esok. Semua yang kita fikir tentang orang ni, yang sama ada orang pun tak tahu kita fikir tentang dia, atau kita bersangka tentang dia, semua tu rubbish yang membebankan perjalanan kita pada hari esok. Buang semua, padam, delete. Minta ampun pada Allah, maafkan manusia. Jadi sifat kemaafan Nabi SAW ni sangat luar biasa. Dan saya dah cerita juga di Madinah, ya, begitu indah. Dan saya nak menyerulah supaya dengan rendah hatinya, saya tak nak melibatkan apa-apa sentimen politik. Tetapi Nabi SAW menukar nama Madinah, nama Yasrib dengan Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW tak guna Madinah Islamiyah. Nama yang bersifat global, yang menunjukkan multi-cultural dan bebas daripada sebarang unsur yang hanya menyebelahi satu fahaman, satu pandangan. Bandar yang bercahaya. Dan kalau nak kata kita mengunjungi Masjid Nabawi ini, selain daripada pahala kita berganda, kita juga membuat kebajikan padanya, sedekah sana sini. Individu yang paling lumayan dividen akaun pahalanya di tanah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tapak asal Masjid Nabawi ini kepunyaan dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Dia nak wakaf pada Nabi SAW untuk buat masjid pertama. Nabi SAW beli tanah tu. Nabi kata, aku tak terima wakaf, aku beli. Sekali lagi menunjukkan Nabi SAW sebagai pemimpin yang tak pernah mengambil kesempatan. Tak ada point nak kata Nabi SAW begitu dan begini. Jadi bila tapak awal ni Nabi SAW beli dan akhirnya expand sampai hari ni, Allahu Akbar. Kita mengunjungi tanah itu, kebajikan, amal ibadah dibuat atas tanah itu bukan hanya kerana jasad Nabi dimakamkan di situ, tetapi Nabi SAW membeli tanah itu. Saya sebutkan di awal pertemuan bulan lepas, mukadimah kita. Di akhirat nanti, barang siapa yang mengimpikan untuk berada pada syurga yang levelnya VVIP akhirat, para anbiya,
para syuhada, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Ini 4 golongan ni. Itu yang kita baca dalam ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? 4 golongan. Minan nabiyyin, para anbiya, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang gugur di medan peperangan kerana mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Untuk bersama nak bertemu dengan mereka ni, VIP akhirat ni, level syurga mereka tu bukan level syurga amal ibadah sahaja, tetapi level syurga mereka itu adalah amal ibadah plus amal jariah. Di mana buktinya? Dalam peristiwa ini, Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, apa yang masih berbaki di tanganmu? Abu Bakar jawab apa? Allah dan Rasulnya. Siapa boleh challenge Abu Bakar? Tak ada. Sayyidina Umar 3/4 hartanya di jalan Islam, untuk umat, untuk masyarakat, untuk manusia. Uthman bin Affan sewa telaga dekat Madinah tu, mula-mula sumber air orang Yahudi. Punya bijaknya Sayyidina Uthman ni, dia sewa, dia tak pakai seorang. Dia suruh orang Islam semua ambil air pada hari tu. Jadi pada hari keesokannya, hari giliran bukan sewaan Sayyidina Uthman, tak ada seorang pun orang beli air Yahudi. Sama macam pasar. Muhajirin, orang-orang yang ikut Nabi SAW ke Madinah ni, walaupun ditawarkan, kami ada rumah lebih, kami ada isteri ramai, kami ceraikan, kamu datang kat sini selai sepinggang, kami bagi. Kami ada harta sikit, ambil lah. Tapi orang-orang muhajir, orang-orang Mekah ni, yang forte di bisnes, dia tak heran yang rumah isteri semua ni. Dia tanya, mana? Mana pasar? Mana business center? Sewa gerai di pasar Yahudi. Dia orang manipulate. Nabi SAW buka satu pasar di pintu gerbang dekat Masjid Nabawi tu, salah satu hotel yang ada pada hari ni, itu tapak asal pasar. Akhirnya barang dagangan sampai dari Syam, sampai kat situ dulu sebelum sampai pasar Yahudi. Tapak pasar tu Nabi SAW bagi percuma kepada orang Islam yang berniaga. 8 bulan collect pasar Yahudi yang sudah berpuluh tahun menguasai monopoli ekonomi Madinah. Masya Allah, kalau kita soroti sirah ni, bukan hanya nak cerita hijrah perjalanan tu, itu kita dah dengar common dia tak tahu. Tapi di mana milestone kejayaan, itu penting. Jadi itulah yang saya sebutkan tadi. Bila Nabi SAW masuk sahaja Masjid Nabawi dan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, apa yang Nabi buat? Dalam masjid itulah Nabi membahagikan seorang sahabat yang kaya, seorang sahabat yang hebat, dia mesti groom, ada beberapa orang menti di bawah dia. Dia mesti jadi mentor. Hari ni konsep mentor dalam masyarakat Islam, khusus negara kita ni, tak banyak berlaku. Saya setuju Datuk Ustaz Badi Shah sebut dalam ceramah beliau, kalau nak cerita seruan dakwah, bersepah ni cukup banyak macam cendawan tumbuh. Tapi aspek yang perlu berganding dengan dakwah, iaitu tarbiyah, tak ada. Yang ada dakwah dan terbiar, bukan tarbiyah. Kita dah sampaikan kebaikan, kita tak follow up. Tengok bangsa lain di Niaga, dia tanya kita, lo mau beli kah? Tak mau, tak minat kah? Kita kasih kurang lah. Tuan-tuan, mereka sesama mereka berniaga, memberi harga kepada bangsa mereka dengan harga lain. Kita beli dengan harga lain. Mereka tolong bangsa mereka.
Tapi kita naik, orang kita tarik. Tu. Kena ubah paradigma ini. Sebagaimana yang Nabi bina dalam Masjid Nabawi, sahabat yang hebat, sama ada Muhajir dan Ansar, dia mesti latih sahabat-sahabat di bawah dia untuk jadi hebat seperti dia. Sebab itu umat Islam yang kaya raya pada hari ini, dia meninggal saja, legasi dia satu persatu dijual. Sebab tak ada latihan, tidak ada persediaan. Kalau ada pun tak ramai. Ya, perhatikan. Saya perhatikan dari segenap aspek. Jadi masjid yang dibina oleh Nabi SAW, Masjid Nabawi, bukan hanya tempat sembahyang, tetapi one stop center. Di situlah tempat ilmu, di situlah tempat mengatur strategi, di situlah tempat perundangan awalnya, sebelum ada bahagian-bahagian yang khusus. Cuba lihat bangsa lain berniaga, tuan-tuan masuk kedai dia, tuan-tuan tak akan keluar tanpa duit tuan-tuan ada kat situ. Saya ada seorang kawan bangsa Cina, dia tanya saya, dia kata, Haji, saya belum pergi haji lagi, Haji, lu kalau jumpa duit 100 not 100 dekat genting lu belanja mana? Saya cakap dengan dia, saya tak pergi genting Saya tanya saja, kalau lu lupa 100 kat genting, lu belanja mana? Jadi saya tak jawab, saya kata saya tak pergi genting, dia marah saya lah. Saya confirm lu jumpa ni duit kat genting, lu mesti belanja genting punya. Tuan-tuan tengok perniagaan besar. Walaupun asasnya mungkin development, mungkin education, tapi semua ada dalam tu. Tuan-tuan buka kedai kereta, beli kereta, polish pun dia, body and paint pun dia, wrap pun dia, tinted pun dia, insurans pun dia. Dia akan pastikan tuan-tuan keluar daripada tempat dia tu, mesti duit tuan-tuan melekat. Nabi SAW atur masjid sebagai one stop center. Tapi kalau masjid dijadikan tempat untuk berbala, untuk berbeza pandangan, itu silap. Berbeza pandangan adalah rahmat, kerana setiap daripada kita juga berbeza warna kulit, berbeza keturunan, berbeza semuanya. Tetapi bagaimana mengurus perbezaan itu yang paling penting. Bukan menyatakan kita benar, tetapi meraihkan kepelbagaian perbezaan tadi. Nabi SAW meraihkan dalam masjid. Sehingga di sebelah Raudah tu ada tempat yang bernama, ada satu anjung namanya Anjung Ahlu Sufah. Sahabat-sahabat yang bermigrasi daripada Parsi, antaranya Salman, Bilal bin Rabah daripada Habsyah. Dia tak ada penempatan dekat Madinah. Di mana? Sebelah bilik Nabi SAW itulah mereka duduk melepak tiap hari. Dibantu oleh sahabat-sahabat yang kaya tadi sebelum Islam itu terbina sebagai satu kedudukan yang mulia, yang agung. 140. Masa kecederaan. Dan sepatutnya dah sembahyang dah ni. 145 kan? Encik kan ni? 140 kan? 145. Okey. Logo Ma'al Hijrah. Kita lupalah isu hijrah berlaku muharam tak muharam. Tapi semua orang tahu lah logo ni. Siapa pernah tahu apa maklumat yang terkandung dalam logo ni? Kenapa adanya spider web? Kenapa huruf H yang melambangkan hijrah tu satunya berwarna merah, satunya berwarna biru? Kemudian lingkaran di dalamnya tu berwarna putih. Ada sebab semuanya. Sebab tu kita pakai baju warna berbeza pun ada sebab. Setiap orang ni dia punya kecenderungan dia. Ada orang dia tengok numbers, dia in tune dengan numbers. Jangan tipu dia. Ada orang dia tengok warna, dia tahu pengaruh warna ni. Sebab setiap perkara tu dia ada dia punya perlambangan dia. Jadi kita perlu tahu.
Ya, apa maksud-maksud yang tersirat. Jadi di penghujung majlis ilmu ni, saya nak ceritakan satu perkara, saya nak simpulkan satu perkara yang besar dan penting. Dalam peristiwa hijrah, salah satu utusan Allah yang menjadi penyelamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laba-laba. Dan ini anatomi laba-laba. Sutera yang dihasilkan oleh laba-laba daripada kelenjar yang berada di bahagian abdomen dan keluar melalui bahagian spinneret. Ini dunia spesies Arachnida. Laba-laba dalam kajian boleh bergerak selaju 50 km sejam paling kurang. Ini jawapan awal untuk individu yang bertanya, kenapa Allah pilih laba-laba kat pintu gua tadi? Sebab undercover tadi dah datang, dia fikir ada sarang laba-laba macam mana? Takkan ada orang dalam. Dia tak tengok pun, dia fikir je. Kalau dia datang, sarang laba-laba tu koyak sekalipun, laba-laba dengan kecepatan pergerakannya tadi, dalam kategori Arachnida, laba-laba paling laju dalam spesies dia. Paling laju pergerakannya. Walaupun sarang laba-laba tu satu, dia punya sutera tu terkoyak, laba-laba boleh menutupnya hanya beberapa second saja. Allah pilih laba-laba untuk duduk dekat pintu gua. Mesti ada sebab. Jadi untuk mengetahui sebab itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membicarakan ayat yang khusus, ayat 41 dalam surah laba-laba dalam Al-Quran, yang pada hari ini ahli sains ataupun ahli biologi telah menemui laba-laba yang membina sarangnya, suteranya itu hanyalah laba-laba betina, female. Yang jadi king dalam dia punya koloni adalah queen. Banyak haiwan pun kebanyakan macam tu. Lebah pun queen. Kita cerita bulan depan, InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Kita bersatu di atas majlis ilmu, majlis taman-taman syurga, dan menjadi asbab untuk kita semua berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rendah hati saya mohon dimohon kemaafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.